Hello, Assalamualaikum semua. Welcome back to Film Vision YouTube channel di mana kita akan bahaskan tentang MCU news, MCU rumors, DCEU sedikit, movie review dan sebagainya. So dalam video kali ini aku akan cover beberapa news ataupun rumors yang aku akan sampaikan dekat korang. Antaranya adalah berkenaan dengan Avengers Secret Wars. Lepas tu kita juga ada James Gunn yang menyertai Kevin Feige yang akan menembak orang-orang yang akan leak tentang movie Avengers yang seterusnya ataupun movie MCU seterusnya. Lepas tu kita juga akan cover on DC sedikit, drama yang berlaku dalam DCU. Okay, so without being said, stay tuned. So news yang pertama yang aku akan cover on adalah berkenaan dengan Avengers Secret Wars. Okay, so basically Avengers Secret Wars akan tiba di pawagam pada tahun 2026. Right, so sebelum Avengers Secret Wars tiba, akan adanya satu filem lagi iaitu Avengers Kang Dynasty. Dan Avengers yang kelima dan juga Avengers ke-6 ni akan ditulis oleh dua orang penulis iaitu Jeff Loveness dan juga Michael Wardron. Dua-dua orang ni pernah melibatkan diri untuk menulis skrip untuk Rick and Morty. Dan when we talk about multiverse saga dan sebagainya, dua orang ini adalah antara orang yang prominent lah untuk menceritakan tentang multiverse, especially Michael Wardron yang pernah menulis skrip untuk series Loki yang mana menjadi satu benchmark yang tinggi untuk Marvel Phase 4 lah. Dekat Twitter ada seorang user ataupun kita boleh panggil sebagai insider iaitu Alex Perez daripada The Cosmic Circus yang menanyakan followers dia tentang apa yang diorang tak dapat expect yang akan berlaku di dalam Avengers Secret Wars, dan ada banyaklah jawapan-jawapan yang dekat situ. Dan because of this, Marvel Studios punya team telah acknowledge ataupun telah sedar that mereka perlu memisahkan Avengers Secret Wars. Apa maksud memisahkan dekat sini adalah untuk memisahkan Avengers Secret Wars Part 1 dan juga Part 2. Kenapa mereka perlu membuat sebagian cerita seperti ini adalah disebabkan cerita yang ditawarkan dalam berkenaan dengan Avengers Secret Wars di dalam komik sangat banyak. Banyak cerita yang kau boleh menyentuh tentang the Black Symbiote untuk Spider-Man, Dr. Doom dan sebagainya. So it is a compulsory ataupun keperluan untuk Marvel Studios untuk memisahkan Avengers Secret Wars. Okay, dan ianya akan menamakan body untuk villain ataupun main villain untuk untuk multiverse saga ni iaitu Kang the Conqueror. Yang mana Kang the Conqueror akan tiba di dalam Avengers Kang Dynasty dan juga Avengers Secret Wars. Dengan pemisahan dua Avengers Secret Wars Part 1 dan juga Part 2, dia boleh letak dia boleh letak villain dalam Part 1 iaitu Kang variant Beyonder tu satu, dan untuk yang Part 2 kita boleh bawa kepada Dr. Doom. Kerana Dr. Doom Beyonder ke dan sebagainya memang menjadi dua karakter yang prominent, dua karakter yang penting dalam Secret Wars. Kang ni ataupun Kang ni dia tak ada dalam Secret Wars. So bila Kang yang menjadi the main villain untuk Secret Wars, aku rasa dia something yang click off lah, satu benda yang tak kena. Dan ramai fans international dekat luar sana tak berapa berkenan dengan the idea of Kang menjadi the main villain untuk multiverse saga lah. Sedangkan dalam komik ada dua karakter yang penting dalam multiverse punya war ni, multiverse war ni, iaitu Dr. Doom dan juga Beyonder. So kita mungkin akan dapat Avengers Secret Wars Part 1 dan juga Part 2. As for now, Avengers Kang Dynasty akan keluar pada tahun 2025 pada 2 Mei, if I'm not mistaken, 2 Mei 2025, dan Avengers Secret Wars akan keluar pada 2 Mei 2026. Sebelum ni Avengers Kang Dynasty dan juga Secret Wars berada dalam satu tahun yang sama, tapi sekarang ni dia dah separate, dia dah panjangkan tempoh masa tu, which is bagi aku itu adalah satu news yang bagus sebab mereka boleh fokus on the quality, jangan buat filem ni seperti filem sampah lah. And I'm hoping for that lah. As for that, kita bercakap dengan news yang seterusnya iaitu James Gunn dan juga Kevin Feige telah mengangkat pistol-pistol senapan rifle-nya untuk menembak orang-orang yang akan leak filem Avengers yang seterusnya. Iaitu sekarang ni, as we all know, that Kevin Feige ataupun Marvel Studios team sekarang sekarang ni di tengah hunt orang-orang yang leak plot cerita ataupun scripting untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania dekat Reddit. Adalah satu group ni di mana dia telah share link ni dekat semua orang supaya orang boleh tengok apakah Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini. Dan really serious, Marvel Studios akan saman orang-orang yang share the leak sekarang ini. Korang daripada Ant-Man punya kutipan tidak memberansangkan dan tidak tinggi seperti filem-filem Avengers ataupun filem-filem MCU lain. Dan ianya menjadi satu debatable point jugalah, di mana Marvel Studios Kevin Feige nak saman orang yang leak the plot untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania, but
apabila kita cakap pasal leak kan, leak ni memang dah happen a long time lah. Dia dah jadi macam satu DNA untuk MCU lah. Dapat leak awal memang akan jadi best lah. Ada certain orang macam tu kan. Contohnya seperti Spider-Man No Way Home lah. Spider-Man No Way Home tentang Andrew Garfield dan juga Tobey Maguire tu dah, dia dah leak awal gila, 1 bulan awal if I'm not mistaken lah, 1 bulan awal. Dan benda tu tak jadi satu masalah sebab Spider-Man No Way Home dia melonjak kutipan dia gila-gila tau. Sekarang ni Ant-Man dia dapat kutipan yang rendah, so disebabkan tu Marvel Studio macam nak blame on orang yang leak ni lah. I don't know, kalau benda tu memang tak best kan. Kalau leak pun macam mana pun kan, tak best kan. Kita tak tahulah, tapi aku adalah certain side yang aku agree dekat Kevin Feige, ada juga aku certain side aku agree dekat apa ni, leakers ni lah kan. So apa pendapat korang rasa adakah filem Avengers ataupun filem MCU dia jatuh disebabkan orang yang leak the plot ataupun memang filem itu sendiri yang tak berapa bagus? Ya, leave your comment down below. So next one kita bercakap tentang DC yang juga berkaitan dengan James Gunn. Alright. So recently aku rasa ada banyak gila berita pasal DCU lah sebenarnya. The takeover kan, Henry Cavill dibuang, Ben Affleck dibuang. Oh man, there's a lot of thing yang berlaku untuk DCU lah. Full of drama lah, to be honest. Full of drama untuk untuk studio DC ni lah. Dia macam nak compete sangat dengan MCU sampaikan kau jatuh bergelimpangan dekat tepi longkang kan untuk DC. Tapi DC sekarang sudah di take over oleh 2 orang, iaitu James Gunn dan juga Peter Safran. Dan 2 orang ni merupakan salah orang-orang yang penting lah dalam dunia pembikinan superhero. James Gunn, undeniable dia punya projek Guardian of the Galaxy, series Peacemaker, Suicide Squad yang kedua tu, oh man, bagus ya, James Gunn. Tapi James Gunn memilih untuk menjadi the head of DCU. Lepas ni takkan ada lagi DCU, DC Extended Universe. Sekarang lepas ni akan ada DCU saja. So James Gunn dah take over benda tu, dan James Gunn juga akan mengarah satu filem iaitu Superman The Legacy, Born Legacy, something like that lah kan. Dan the idea of, kau tahu tak, Kevin Feige ni dia the head of Marvel Studios lah, MCU literally. Tapi Kevin Feige dia tak ada credibility ataupun the power of act something lah untuk mengarah sesuatu lah. Tapi James Gunn mengarah Superman, aku rasa itu akan jadi salah satu projek yang bagus lah. Dan dalam Superman The Legacy tu akan menceritakan tahun-tahun pertama lah. Bukan tahun pertama, masa ni Clark Kent masih lagi muda, bukannya dia tak sampai lagi the peak of Superman. So kita akan tengok macam mana Clark Kent menjadi jurnalis. Aku rasa it's a good idea lah untuk Superman, something yang new, something yang fresh untuk karakter yang bernama Superman. And along the way ada beberapa lagi yang kita boleh sembangkan berkenaan dengan James Gunn dan juga Ben Affleck. Okay. As we all know, Ben Affleck sudah dipecat dan dikeluarkan wataknya daripada DCU. Ben Affleck tak akan hadir sebagai Batman, penerus kepada Batman. And because of that, James Gunn dia telah tweet dekat Twitter dia telah approach Ben Affleck, dan dia mengatakan Ben Affleck berminat untuk mengarah filem-filem dalam DCU. So my expectation is okay, mungkin Ben Affleck akan diberi peluang untuk mengarah filem Batman yang baru juga, Batman yang tua tu, dan ada seorang anak iaitu Robin. I'm thinking of dia akan mengarah that filem lah. Ben Affleck ni pun bagus dalam dia punya bidang directing lah. Dia bagus dalam bidang benda tu. So selepas saja benda tu, dalam beberapa minggu lepas tu, The Hollywood Reporter telah interview dengan Ben Affleck yang mengatakan dia adalah interview yang bercakap tentang filem-filem yang latest yang Ben Affleck akan terlibat dan sebagainya. Dan salah satu question yang ditanya yang kita semua nak tahulah berkenaan dengan DCU. Okay, the reporter itu tanyalah kepada Ben Affleck, macam mana pelibatan awak dengan DCU dan sebagainya. Dan surprisingly Ben Affleck cakap, saya tak minat untuk menjadi pengarah kepada DCU. Saya tak terlibat dengan projek tersebut pun. Okay. Dan bila aku dengar statement ni, bila aku baca statement ni, aku macam baru ni James Gunn cakap macam ni. James Gunn cakap Ben Affleck berminat. Lepas tu aku macam mana hope kan. Lepas tu Ben Affleck pula cakap tak ada, aku tak berminat pun untuk join DCU. So apa sekarang ni, James Gunn menipu ke apa semua? Pelik lah apa yang terjadi sekarang ni. Tapi from my perspective, daripada perspektif Fate Nielsen ni, I'm not thinking that James Gunn menipu. I'm not thinking of that. Aku rasa James Gunn betul-betul memang ada approach
Ben Affleck berkaitan dengan projek-projek dalam DCU nanti. Tapi it goes to the Ben Affleck sendirilah sama ada dia berminat ataupun tak. Plus minus Ben Affleck ni dia dilayan kejam lah sebenarnya untuk projek superhero ni. Untuk DCU lah especially kan. Dibuang. Ben Affleck is one of the great Batman yang ever happen in my life lah sebenarnya. Dan the idea of dia dibuang, aku rasa dia memang ada sebab tersendiri lah. Dia bukan bergaduh dengan James Gunn, no. It is just, kalau aku jadi contoh lah, aku jadi Spider-Man ke kan, lepas tu aku dibuang, lepas tu orang nak ambil aku balik dan sebagainya, aku takkan join lah benda-benda macam tu. Kau dah treat aku so bad lah. Tak sama macam Henry Cavill lagi kejam lah sebenarnya dibandingkan dengan Ben Affleck. Tapi aku faham kenapa Ben Affleck tolak tawaran tersebut. Aku rasa dia ada certain side of idea yang dia tak agree dengan James Gunn lah berkenaan dengan filem seperti ni. Dia tak suka seperti, oh okay, The Batman ni, filem Batman yang baru ni kau kena buat macam ni. Mungkin dia ada idea yang berbeza, ada satu pencanggahan idea kat situ. Tapi dia tak membenci James Gunn ataupun DCU. It just, I'm not thinking that Ben Affleck akan terlibat dengan dunia superhero lagi sebab layanan yang diberikan oleh terhadap DCU kepada Ben Affleck. That's it lah sebenarnya. Kesian siap. Betul kan kalau nak cakap lagi pasal DC punya news kan. Tentang filem Shazam iaitu credit scene tu. Spoiler alert kalau siapa nak tengok, siapa tak tengok lagi tolong skip saja part ni. Aku tak find apa kaitan dengan DCU after this. How you are going to reset all of this thing. Spoiler credit scene yang pertama iaitu berkenaan dengan Amanda Waller punya team. Dia pergi approach Shazam untuk join Justice, kononnya Justice League tapi Justice Society of America lah, JSA. Tapi Shazam, aku rasa Shazam tak berminat. And then Shazam referencekan Avengers punya team, the Avengers Society, stuff like that. Whatsoever lah untuk credit scene yang pertama. Credit scene yang kedua menampilkan villain yang daripada Shazam yang pertama yang berkaitan dengan ulat tu. Ulat tu sebenarnya villain yang power dalam komik. Tapi aku macam what is happening right now? Kenapa dia macam tak ada kaitan? Aku faham that this film dia dikeluarkan semasa DCU. Tapi kenapa dia tak ada some kind of connection dengan DCU? Macam mana kau nak connect this thing? Aku dah pening. Adakah filem The Flash akan terjadi dulu sebelum Shazam? Ke macam mana? Aku kuat terfikir. Aku jadi macam tak sabar dengan filem The Flash ni sebab aku nak tahu macam mana kau tutup DCEU yang penuh dengan kekeliruan ni. Aku nak tahu about that thing. Lepas tengok Shazam ni satu filem yang bagus. Lepas tu dia ada macam high potential tentang apa yang terjadi lepas ni tau. Tapi dia macam DCU aku rasa macam ada satu direction yang lain. So macam mana kau nak bawa semua benda ni? Aku jadi pening kepala. So yeah, that's a few news ataupun rumours yang aku nak sampaikan dekat korang semua for today. Okay, so apa pendapat korang tentang video kali ni? Adakah ada beberapa news yang korang berminat untuk tahu lagi? Korang boleh komen kat bawah. Okay, for sure kita jumpa lagi dalam video akan datang. Right, aku juga nak tengok cerita ni, Dungeons and Dragons lah, macam best cerita tu. Okay, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Thank you for clicking this video and enjoy this video sampai ke tahap ini. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Berapa kali aku nak cakap. Okay, bye bye, Assalamualaikum. Peace y'all.